Lorong kedai makan yang ditutup dijadikan tempat mereka berkumpul dan bersantai sejak 3 bulan lalu. Muak dengan sikap sambil lewa pelajar, Persatuan Penduduk Taman itu menggempur sarang ponteng mereka. Apa itu ponteng? Assalamualaikum, nama saya Fatin Rehana binti Muhammad Afendi dan kami dari Kumpulan 8 akan mengulas tentang ponteng. Ponteng ditakdirkan sebagai tingkah laku lari dari tanggungjawab yang telah ditetapkan. Ponteng sekolah merupakan perlakuan tidak hadir pada hari persekolahan tanpa sebab yang munasabah. Perbuatan ponteng ini termasuk di dalam masalah disiplin di sekolah dan akan dikenakan hukuman yang bersesuaian. Hujah Skina mengatakan pelajar yang di bawah paras kecerdasan sering menimbulkan masalah disiplin di dalam kelas dan di luar kelas. Adakah ini salah satu faktor yang menyebabkan seseorang pelajar itu ponteng? Perkara ini akan diulas oleh ahli kumpulan yang lain, jadi nantikan penerangan mereka. Sebelum itu, terdapat 6 jenis ponteng iaitu ponteng kelas, ponteng sekolah, ponteng perhimpunan, ponteng ujian bulanan, ponteng aktiviti kokurikulum dan ponteng peperiksaan. Dua ponteng yang sering berlaku ialah ponteng kelas dan ponteng sekolah. Ponteng kelas ini bermaksud seseorang pelajar itu hadir ke sekolah namun tidak hadir pada waktu mata pelajaran tertentu. Manakala ponteng sekolah ialah tidak hadir ke sekolah pada hari tersebut tanpa surat atau panggilan dari ibu bapa untuk memaklumkan pihak sekolah. Kajian kami ini akan mengulaskan faktor ponteng, kesan ponteng terhadap pelajar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi gejala ponteng. Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq dan saya ini dari PSI 2019 akan membincangkan mengenai metodologi kajian kami. Dalam kajian ini terdapat dua kaedah kajian yang digunakan yang melibatkan kaedah kualitatif untuk mendapatkan data atau maklumat untuk kami analisis. Dua kaedah kajian tersebut ialah kaedah penipuan dan juga kaedah perpustakaan. Kaedah pertama yang kami gunakan adalah kaedah penipuan iaitu bersama responden yang telah kami pilih. Responden yang telah kami pilih ialah seorang guru disiplin yang bernama Encik Muhammad Azali bin Abdul Ghani. Iaitu beliau telah berkhidmat di sekolah menengah jenis masalah kewalian. Iaitu di Mekatab selama hampir 28 tahun. Beliau juga merupakan seorang guru disiplin yang hampir 15 tahun kaji dan kami telah bertanya beberapa soalan kaitan tajuk kajian ini untuk mendapatkan maklumat melalui pengalaman yang beliau perolehi dalam menangani kes berkaitan ponteng sekolah di dalam kalangan pelajar. So, kaedah seterusnya yang telah kami gunakan ialah kaedah perpustakaan. Tujuan kaedah ini digunakan untuk melakukan fakta atau data sokongan yang lebih kukuh dan terperinci. Melalui kaedah ini, segala maklumat yang telah kami nyatakan dapat disokong melalui bukti-bukti pengesahan akademik yang telah dirujuk. Assalamualaikum, saya Nur Farahim binti Muhammad Zaimi. Antara faktor berlakunya budaya ponteng sekolah dalam kalangan pelajar ialah kurang minat dengan sesuatu mata pelajaran. Kebiasaannya, pelajar tidak suka akan mata pelajaran yang memerlukan mereka untuk menghafal seperti sejarah, matematik, sains dan sebagainya. Apabila pelajar kurang minat dengan sesuatu mata pelajaran, pelajar akan menjadi cepat bosan dan seterusnya akan menyebabkan motivasi dan fokus pelajar merosot. Selain itu, cara pengajaran oleh guru mata pelajaran yang tidak menarik juga mungkin boleh menjadi salah satu faktor pelajar kurang minat dengan mata pelajaran. Lazimnya, murid yang lemah dalam mata pelajaran akan mudah berputus asa berbanding dengan pelajar yang cemerlang. Pelajar yang tidak minat akan mata pelajaran ini juga boleh dikatakan ponteng sekolah kerana mereka merasakan diri mereka tidak dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain yang cemerlang. Justru, pelajar yang lemah akan lebih cenderung untuk ponteng sekolah bila terdapat mata pelajaran yang kurang diminati pada hari tersebut. Selain itu, kebanyakan pelajar yang hadir ke sekolah juga adalah semata-mata mengikut kehendak ibu bapa mereka yang menyuruh mereka ke sekolah untuk menuntut ilmu demi masa depan yang terjamin. Hal ini menambahkan lagi ketidakpuasan hati pelajar yang akan membawa kepada pemberontakan. Kesannya, pelajar memberontak dengan cara memonteng kelas atau sekolah untuk melarikan diri dari tekanan yang dialaminya. Seterusnya, saya Nur Sarah Tasnim binti Syed Nordin akan menjelaskan mengenai faktor kedua berlakunya budaya ponteng di sekolah. Budaya ponteng di sekolah ini boleh berlaku disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Perkara ini boleh berlaku jika pelajar tersalah memilih rakan yang membawa pengaruh buruk serta negatif. Hal ini kerana rakan sebaya merupakan individu yang terdekat dengan pelajar semasa berada di sekolah dan juga semasa berada di dalam kelas. Selain itu, di peringkat usia remaja, pelajar lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang di luar kelaziman, khususnya apabila mereka di luar pemantauan guru serta ibu bapa. Seterusnya, kita akan
membincangkan tentang langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi budaya ponting dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam kajian ini, kami menekankan dua peranan, iaitu peranan guru dan juga peranan ibu bapa. Pertama sekali, peranan guru. Sebagai seorang guru, mereka bertanggungjawab untuk memastikan agar proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku secara lebih menarik dan juga terancam. Dalam konteks ini, kami menekankan guru perlulah bersikap dengan lebih kreatif dan inovatif agar memastikan proses PDP berlaku dengan lebih menarik dan tidak akan mengganggu fokus pembelajaran pelajar. Sebagai contohnya, guru perlulah mengamalkan sikap kreativiti dengan merancang terlebih dahulu rangka pembelajaran ataupun memastikan subjek ataupun silibus yang diajar mengikut relevan kehendak KPM ataupun kehendak semasa menggunakan kemajuan teknologi. Atas perkara-perkara ini, saya tidak langsung dapat membantu pelajar untuk menarik perhatian mereka sekaligus menyelesaikan isu ponting dalam kalangan pelajar di sekolah. Peranan seterusnya adalah yang dimainkan oleh ibu bapa, di mana ibu bapa boleh melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak-anak secara berkala. Dalam kajian ini, kami mendapati anak-anak yang cenderung menghadapi krisis kekeluargaan ataupun kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa lebih cenderung melakukan gejala ponting sekolah ini. Oleh hal yang demikian, ibu bapa bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak mendapat perhatian yang secukupnya, kerana sekiranya tidak, anak-anak akan memberontak dan melibatkan diri dalam masalah tingkah laku ini sebagai tanda mereka menunjukkan perasaan amarah mereka dan menarik perhatian ibu bapa. Oleh hal yang demikian, ibu bapa boleh melakukan perkara-perkara seperti bertanya tentang perkembangan anak-anak ketika makan malam ataupun meluangkan masa hujung minggu bersama anak-anak, memberi nasihat kepada anak-anak. Jadi walaupun ibu bapa sibuk bekerja ataupun tiada masa untuk anak-anak, namun anak-anak masih dapat merasakan kasih sayang itu dan merasakan bahawa ibu bapa mereka peduli kepada mereka. Hal ini dapat membantu menyelesaikan isu gejala ponting sekolah dan membentuk sasih yang lebih tinggi dalam kalangan anak-anak. Saya Siti Nur Zulaika binti Ismail dengan nombor matrik di 2022110250. Saya akan menceritakan tentang kesan budaya ponting dalam kalangan pelajar sekolah, iaitu disiplin diri menjadi lemah. Seperti yang kita tahu, budaya ponting merupakan sebuah budaya yang tidak sihat dan juga menjejaskan pembelajaran murid di sekolah. Apabila pelajar mula terjebak di dalam masalah disiplin seperti ponting kelas atau ponting sekolah, ego seseorang pelajar itu akan menjadi lebih tinggi kerana mereka ini mula merasakan diri mereka itu sebagai seseorang yang kita katakan superior, atau dalam erti kata lain mereka merasakan diri mereka itu sangat gah dan tidak boleh disentuh. Hal ini kerana mereka ini sudah berani melanggar peraturan-peraturan sekolah. Lama-kelamaan, perbuatan ini akan menjadi satu tabiat atau sesuatu normal baharu, bukan seperti normal baharu ketika PKP COVID-19, tapi normal baharu dalam kalangan pelajar. Maknanya mereka ini lebih kerap akan melakukan masalah ponting tersebut. Tambahan pula, apabila masalah disiplin pelajar-pelajar ini semakin merosot, mereka pula akan hilang rasa hormat terhadap guru-guru yang mengajar mereka. Contohnya, mereka ini akan lebih sewenang-wenangnya ponting sekolah tanpa rasa bersalah sedikit pun terhadap guru-guru. Mereka ini, pelajar-pelajar yang sering ponting ini tidak memikirkan perasaan guru yang tidak pernah lokek dalam mencurahkan ilmu kepada mereka. Pelajar yang terlibat di dalam masalah ponting ini, mereka menganggap diri mereka itu selevel atau setaraf dengan guru kerana rasa hormat mereka terhadap guru itu sudah lama tenggelam. Sekiranya ada guru yang menegur perbuatan mereka itu, guru itu pula dianggap seperti menyibuk dan salah kerana menegur. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Sekiranya guru yang menegur itu bernasib baik, pelajar-pelajar yang bermasalah ini, walaupun mereka ponting dan guru tegur, mereka hanya buat bodoh dan tidak mengendahkan apa yang guru nasihat. Tapi sekiranya guru itu tidak bernasib baik, yang terdapat pelajar yang tidak dapat menerima teguran, pelajar ini sanggup boleh merosakkan harta benda guru sebab rasa tidak puas hati apabila ditegur. Oleh yang demikian, masalah disiplin seperti ponting kelas atau ponting sekolah ini haruslah dielakkan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesan buruk yang kedua, iaitu poin yang kedua, iaitu nama baik dan imej sekolah tercemar. Okey, pelajar-pelajar yang ponting sekolah ini akan mencenderungkan pemunduran pencapaian akademik seseorang dan pencapaian sekolah akan merosot. Tamsilnya, pelajar yang ponting sekolah akan ketinggalan dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang diajarkan oleh guru
mata pelajaran ataupun guru di sekolah itu. Okey, hal ini akan menyebabkan pelajar itu tidak faham mengenai setiap pengajaran yang diajarkan oleh guru kepada mereka, dan mereka akan memberikan alasan bahawa mereka tidak masuk ke kelas dan tidak hadir ke sekolah. Okey, akhirnya pelajar itu tidak dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik dan mengakibatkan ranking sekolah itu jatuh dengan mendadak ataupun dengan secara tidak normal. Impaknya pada pencapaian akademik, pelajar itu akan merosot dan akhirnya menyumbang kepada kemerosotan pencapaian akademik sekolah. Bak kata pepatah, kerana nilai setitik habis susu sebelanga. Kerana kesilapan pelajar itu sendiri, tompok hitam tercalik ke atas kertas putih pencapaian akademik sekolah. Tambahan pula, tabiat remaja yang sering ponteng sekolah ini secara telah mengganggu sistem pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru di kelas ataupun di sekolah. Para guru akan merasa kerugian, tidak dapat mencurahkan ilmu yang setaraf dengan pelajar-pelajar yang hadir ke kelas, hadir ke sekolah pada setiap hari. Tambahan pula, pelajar yang ponteng sekolah akan merugikan ataupun akan merumitkan lagi tugas seseorang guru tersebut kerana terpaksa mencuri masa yang lapang untuk mengulang kembali pembelajaran yang tertinggal serta tidak difahami oleh pelajar tersebut. Walhal pelajar itu sendiri telah dilabelkan sebagai modal insan negara semenjak hari pertama memasuki zaman persekolahan. Namun, mereka yang telah meleburkan masa depan mereka dengan memonteng kelas, ponteng sekolah, itu amat merugikan masa mereka. Tuntasnya, gejala ponteng sekolah tidak memberikan keuntungan kepada mana-mana pihak, sama ada sekolah ataupun pelajar itu sendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Jasni Fitri binti Muhammad Jamil dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian-kajian yang lepas yang menunjukkan faktor-faktor seperti sikap, hubungan keluarga dan persekitaran sekolah yang mempengaruhi gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Budaya ponteng sekolah ini merupakan budaya yang tidak digalakkan kerana ia mampu mengganggu pembelajaran seorang pelajar dan akan membuat seorang pelajar itu tercicir dengan subjek yang akan dipelajarinya. Akhir kata, semua pihak harus memainkan peranan yang penting bagi mengatasi masalah budaya ponteng sekolah ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Ponteng kaunselor sekolah, guru kaunseling memainkan peranan penting untuk meningkatkan motivasi pelajar Okey, kesimpulannya saya berharap kes ponteng kelas dan ponteng sekolah ini dapat diatasi dari semasa ke semasa maknanya